Pernah tak Anda rasa macam putus asa sangat, sampai nak lari dari semua tanggung jawab? Kadang-kadang, bila kita rasa tertekan, rasa macam nak tinggalkan semuanya dan pergi jauh-jauh. Tapi, pernah tak terfikir, apa akan jadi kalau kita betul-betul lari dari takdir yang telah ditentukan Tuhan? Hari ini, kita akan selami sebuah kisah luar biasa tentang seorang nabi yang melarikan diri. Tapi akhirnya menemui keajaiban di tempat yang paling tak dijangka, di dalam perut seekor ikan paus gergasi. Ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutuskan kepada kaumnya di Ninawa, sebuah kota yang penduduknya menyembah berhala dan ingkar kepada perintah Allah. Siang dan malam, Nabi Yunus tak pernah jemu berdakwah, menyeru mereka untuk kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau memberi amaran tentang azab yang akan menimpa jika mereka terus berdegil. Tapi apa yang beliau dapat? Hinaan, ejekan, dan penolakan. Kaumnya langsung tak mahu mendengar. Bayangkan, bertahun-tahun berdakwah tanpa henti, tapi tak ada seorang pun yang beriman. Akhirnya, kesabaran Nabi Yunus sampai ke kemuncaknya. Beliau rasa sangat kecewa dan putus asa. Dengan hati yang berat, beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Beliau fikir, mereka memang tak boleh diselamatkan lagi. Tanpa menunggu perintah daripada Allah, Nabi Yunus pergi meninggalkan Ninawa dengan harapan azab akan segera turun menimpa mereka. Nabi Yunus berjalan menuju ke tepi laut dan ternampak sebuah kapal yang sedia untuk berlayar. Beliau pun menumpang kapal itu. Di tengah lautan yang luas, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan ombak mula mengganas, menghempas kapal dengan kuat. Semua orang di atas kapal menjadi panik. Mereka tahu, ini bukan ribut biasa. Kapal itu terlalu berat dan akan karam jika muatannya tak dikurangkan. Lalu, mereka membuat keputusan yang berat. Salah seorang penumpang mesti dicampakkan ke dalam laut untuk menyelamatkan yang lain. Untuk berlaku adil, undian pun dibuat. Dan anehnya, setiap kali undian dibuat, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Kali pertama nama Yunus, kali kedua nama Yunus lagi. Hinggalah kali ketiga, tetap nama beliau yang terpilih. Pada saat itu, Nabi Yunus sadar. Ini semua bukan kebetulan, ini adalah teguran dari Allah. Kerana beliau telah meninggalkan kaumnya tanpa izin. Dengan pasrah dan penuh penyesalan, beliau pun terjun ke dalam lautan yang bergelora. Sebaik sahaja terjun, dengan kuasa Allah, datang seekor ikan nun, yaitu ikan paus yang sangat besar, lalu menelan Nabi Yunus. Tapi subhanallah, beliau tidak mati, tidak hancur. Beliau berada di dalam perut ikan itu, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan dalam, dan gelapnya malam. Boleh bayangkan tak betapa takut dan sunyinya keadaan itu? Di saat itulah dalam keadaan yang paling getir dan mustahil, Nabi Yunus melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Beliau tidak berhenti berdoa dan berzikir. Beliau terus-menerus mengulang satu doa yang sangat agung, mengakui kesilapannya dan memohon ampun kepada Allah. Doa itu berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas jalimin. Beliau sadar kesilapannya kerana bertindak, mengikut perasaan dan meninggalkan tugasnya. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengasihani, mendengar rintihan dan doa hamba-Nya yang ikhlas. Allah memerintahkan ikan paus itu untuk berenang ke daratan dan memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pantai yang tandus. Keadaan beliau sangat lemah dan sakit selepas berada di dalam perut ikan. Apa jadi pada kaumnya di Ninawa? Selepas Nabi Yunus pergi, mereka mula nampak tanda-tanda azab akan tiba. Langit menjadi gelap, dan mereka dilanda ketakutan yang luar biasa. Akhirnya,
Mereka sadar akan kebenaran dakwah Nabi Yunus. Mereka semua dari yang tua hingga yang muda keluar baru Mairami ke padang, menangis dan memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Allah melihat keikhlasan taubat mereka, lalu mengangkat kembali azab tersebut. Apabila Nabi Yunus kembali ke Ninawa, beliau terkejut melihat perubahan yang luar biasa. Seluruh kaumnya telah beriman kepada Allah, lebih 100.000 orang. Kisah ini mengajar kita banyak perkara. Pertama, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tak kira betapa sukarnya keadaan. Kedua, pentingnya kesabaran dalam menjalankan tanggung jawab. Dan yang paling penting, kekuatan doa dan taubat. Walau dalam situasi segelap manapun, seperti di dalam perut ikan, cahaya harapan sentiasa ada jika kita kembali kepadanya. Semoga kisah Nabi Yunus ini menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah-kisah penuh pengajaran. Terima kasih kerana menonton.